Okey, kalau saya boleh ya, untuk 63,885,800, untuk sewaan 46,730,800 ringgit. Penyelenggaraan 9,605,000. Untuk utility 7,550,000 dan jumlahnya adalah sebanyak 63,885,800. Okey. Selain Yang daripada Menteri sedikit mengenai akta gangguan seksual. Cukuplah, cukup bagi Menteri jawab. Yang berhormat di sebelah sana yang buat bising, maksudnya tak setuju ya kalau akta gangguan seksual ni diperlewatkan lagi. Bagi Menteri jawab dulu, bagi Menteri jawab. Saya rasa masa pun terhad. Jadi ini isu penting. Saya ingin tahu daripada Menteri. Tadi saya dah jawab sekali tadi. Where is the stumbling block sekarang ni? Dokumen itu. Sebab dah berbulan-bulan masa zaman Pakatan Harapan bersama dengan banyak agensi termasuklah Jabatan Peguam Negara dengan PDRM dan sebagainya, Bar Council dengan NGO awam, WO. Kita dah hantar pada Jabatan Peguam Negara, dia ada sikit penambahbaikan. Ya, kalau tak ada pertukaran kerajaan saya rasa tak jadi begini. Jadi kita nak yang buat Menteri nak setuju. Sebab yang ada pertukaran kerajaan maka rakyat menjadi mangsa. Patu kawan. Saya rasa Menteri dah jawab. Mike. Tanya sendiri siapa yang buat Menteri. Saya bercakap dalam Dewan ini akan tetap diteruskan. Bila? Akan tetap dibuat. Bila? Ya? Akan tetap dibuat dan Bila kita akan yang teruskan untuk rang undang-undang gangguan seksual. Untuk pengerusi dan saya dalam masa bertanya, yang sama, bilakah akta ini akan dibentangkan? Kenapa hampir 1 tahun masih lagi duduk dalam pejabat Jabatan Peguam Negara? Takkan mereka kat sana tak tahu buat kerja? Kita nak tambah baik. 1 tahun untuk bertambah baikan tanpa konsultasi. Ya, 2021. Yang berhormat Batu Kawan, Menteri dah jawab. Saya rasa yang buat Menteri perlu push untuk benda ini. Jangan hanya terima daripada Batu Kawan. Tolong. Batu Kawan. Yang berhormat Menteri 3 minit, Yang berhormat Menteri. Please push for it, Yang berhormat Menteri. Ingatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih dan saya akan teruskan push untuk undang-undang ini dibentangkan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jangan berhenti untuk ingatkan saya. But this is your duty, this is your job. Alright, kita akan jawab dengan jawapan yang bertulis. But it's your job to push the agency. Masa dah tamat, Yang berhormat. Belum 1 tahun. Push pergi ke mana ni? Push ni. Okey. Saya nak jawab juga soalan daripada YB Segambut pasal sukarelawan YKN. Saya nak bagi tahu di dalam dewan ini, kita faham dalam keadaan sekarang. Saya rasa YB Segambut pun tahu. Keadaan sekarang ni ramai orang susah, YB Segambut. Ada ramai lagi rakyat yang terjejas. Dengan kapasiti yang kita ada ini, kita tak mampu untuk menjaga semua dan kita perlukan bantuan daripada semua pihak, daripada NGO, daripada sukarelawan. Untuk makluman dewan ini, hanya 30 orang sukarelawan yang dilantik seluruh Malaysia. Dia bukan mengikut parlimen, tapi seorang sukarelawan ini menjaga pelbagai merentasi daerah dan sebagainya. Sukarelawan ini kita buka kepada siapa. Kalau ada siapa yang berminat nak jadi sukarelawan pun kita terima. Dan kerana itulah, ya, dalam sukarelawan ni, dalam ini perbezaannya sekarang ni YB Segambut. Bila kita turun untuk menyampaikan bantuan, kita minta YKN yang sampaikan. Sebab YKN akan datang dan turun membuat siasatan. Kita bukan bagi kepada parti politik. Jadi saya nak tanya soalan NGO. Saya tadi Yang Berhormat Menteri. Ya. Betulkah 30 sukarelawan ini, kebanyakan mereka adalah kita buka kepada semua. Sri Kandi Bersatu. Kalau buka kepada semua, sepatutnya ada poster memaklumkan supaya sukarelawan UMNO, sukarelawan sukarelawan pejuang, sukarelawan warisan boleh apply. Kenapa hanya Sri Kandi Bersatu? Sebab YB Segambut, saya hanya 30 orang saja. InsyaAllah. Jadi prioriti Yang Berhormat Menteri bermaksud prioriti diberikan kepada Sri Kandi Bersatu. Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara, betul atau tidak? Bila kita memilih, kita tak ada sebut latar belakang politik.
Bila kita memberi sumbangan pun, kalau dilihat, kita saya tak rasa tanya soalan saya mana. senang saja. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Under the payroll itu of YKN. Itu bukan salah satu syarat untuk menjadi sukarelawan. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara. Itu saja. Udahlah segambut. Saya tanya yang... Sudah. Yang Bapak Menteri dah jawab. Yang Bapak Menteri sila menggulung. Saya nak kemukakan masalah. Yang Bapak Menteri. Dah sejam setengah lebih dah. Nak komplain apa? Sri Kandi UMNO pun tak ada. Ia tentang bantuan khidmat bantuan di rumah, home help services. Ini juga menjadi perhatian kerajaan dalam Belanjawan 21. Walau bagaimanapun, ya, program home help services ini yang kita beri fokus kepada penjagaan sosial kepada kumpulan sasar warga emas dan juga orang kurang upaya. Dalam kalangan golongan rentan, vulnerable dan terpinggir, sama ada yang tinggal bersendirian ataupun berkeluarga di dalam komuniti. Jadi usaha kementerian untuk menarik lebih ramai sukarelawan adalah dengan mempromosikan pelibatan sukarelawan program home help services. Ya, boleh memohon untuk menjadi sukarelawan melalui laman sesawan JKM, hebat dalam pelbagai platform media elektronik dan sebagainya. Di samping itu, program promosi juga kita adakan bersama Pertubuhan Sukarela Kebajikan yang berkolaborasi dengan JKM di dalam melaksanakan program home help. Kenaikan kadar elon sukarelawan juga bahkan menarik lebih ramai sukarelawan berdaftar dengan JKM. Lain daripada penekanan kepada penjagaan warga emas dan OKU, sukarelawan home help ini juga boleh membantu jabatan melapor dan merujuk kes berkaitan kanak-kanak yang terabai lantaran ada ibu bapa ataupun ahli keluarga mereka yang bekerja. Dan yang Tuan Pengerusi, sepanjang tempoh pembentangan belanjawan tadi, Yang Berhormat Menteri, Pusat Sokongan Sosial setempat juga merupakan inisiatif terbaru kementerian untuk mendekati masyarakat dengan menyediakan akses di peringkat lapangan. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya sikit? Kawan lama, sembang renggam. Sikit ya. Yang Berhormat Menteri, tadi sistem sokongan di rumah untuk anak-anak OKU, kita tahu apabila sekolah ditutup, ramai di antara anak-anak atau di kalangan murid berkeperluan khas, mereka berada di rumah, dan kita tahu pembelajaran dalam talian tidak se-efisien pembelajaran mereka bersemuka dengan guru dan sebagainya. Apakah langkah yang telah dilakukan oleh kementerian untuk membantu ibu bapa dan murid-murid berkeperluan khas ini? Terima kasih. Jawab Menteri, 2 minit lagi ya. Okey, tentang anak-anak yang berkeperluan khas ni, kita tahu bila waktu sekolah ni mereka ni yang bersekolah ni mereka tinggal di rumah. Di PDK, kalau kita ada di bawah kementerian, kita ada pusat kita ada pemulihan dalam komuniti. Yang ini sama ada penyelia ataupun petugas. Ya, telah kita minta supaya dia adakan kumpulan sokongan bersama dengan ibu bapa. Kerana selama ni anak-anaknya dijaga di sekolah ataupun anak-anak jaga di pusat pemulihan dalam komuniti. Jadi grup WhatsApp diwujudkan, ya. Kalau kita wujudkan juga supaya sistem sokongan ini dapat diteruskan walaupun mereka ini berada di rumah, ya. Khidmat bantuan juga nasihat juga kita berikan. Dan selain daripada itu, saya juga nak menyentuh, ya, tentang tadi daripada SIK tadi juga ada sebut tentang gejala sosial yang semakin meruncing di kalangan masyarakat. Saya pun risau. Saya pun dalam keadaan begini, ya, dan Pusat Sokongan Sosial setempat juga merupakan inisiatif terbaru kementerian untuk mendekati masyarakat dengan menyediakan akses di peringkat lapangan untuk orang awam mendapatkan maklumat dan perkhidmatan apabila berhadapan dengan masalah sosial. Pusat ini akan menyantuni pelbagai lapisan masyarakat dan tidak terhad kepada kumpulan sasar wanita. Antara perkhidmatan yang akan disediakan oleh pusat ini termasuklah khidmat nasihat, kaunseling, intervensi serta perlindungan sementara sebelum mangsa ataupun pengadu dirujuk kepada kementerian, organisasi yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan selanjutnya. Justru bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan juga mempunyai impak yang positif dalam membantu menangani masalah sosial. Kementerian akan menitik beratkan aspek tindakan susulan ke atas kes-kes yang diterima melalui pusat ini, termasuklah memastikan pengadu dan mangsa yang dirujuk akan mengikuti program-program yang bersesuaian. Jadi mengambil kira usaha untuk menangani masalah sosial juga perlu digalas oleh pelbagai pihak
maka kementerian melalui pusat ini akan bekerjasama dengan agensi kerajaan yang berkaitan serta badan-badan bukan kerajaan selari dengan konsep whole of government and whole of society. Kementerian juga akan mengumpulkan pelbagai maklumat dan data yang akan membantu memberikan gambaran sebenar masalah sosial di lapangan yang boleh dimanfaatkan untuk menambah baikkan polisi dan juga pelaksanaan aktiviti yang lebih efektif dan juga berkesan. Selain daripada itu, ya, kita ada juga di bawah LPPKM program K15 ya, yang telah diadakan ya, untuk mengadakan program-program bersama dengan remaja. Dan tadi antara banyak juga yang dibangkitkan tentang isu-isu bagaimana nak membangun ataupun nak mengeluarkan masyarakat ini daripada kemumpung kemiskinan. Di bawah kementerian, kita ada juga program-program 2 years exit program untuk membantu kumpulan sasaran kita ini untuk membantu menambahkan pendapatan dari segi pembangunan ekonomi. Terfaham dalam kajian kita buat, ya, ada banyak masalah, ada banyak isu, tapi antara puncanya adalah isu ekonomi. Kerana itu kementerian bukan sahaja ada program 2 years exit program di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita juga berkolaborasi dengan agensi dan juga kementerian-kementerian lain, di mana di bawah kementerian-kementerian lain terdapat banyak peluang-peluang peningkatan, program-program peningkatan ekonomi, di mana kita minta supaya daripada kementerian-kementerian lain, kumpulan sasarnya adalah terdiri daripada kumpulan sasar Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kerana di bawah kementerian kita ada ramai ya, 500,000 orang yang penerima bantuan bulanan setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada lagi kumpulan sasar ibu tunggal ya, yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Maka di sinilah saya harap akan mendapat kerjasama yang baik daripada semua kementerian agar program-program pembangunan ekonomi ini ya, akan dapat diberi manfaat kepada kumpulan sasaran kami. Ya, Yang Berhormat Menteri mengenai pembayaran gaji untuk pegawai-pegawai PKD. Saya tak tahu daripada mana Yang Berhormat Batu Kawan dapat maklumat. Bila kita wujudkan, bila kita minta peruntukan ini daripada Kementerian Keuangan yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan, kita sebut tahun 2021. Jadi saya kira 2021 ini bermula daripada Januari sehingga Disember 2021. Itu yang saya harapkan juga, tetapi pegawai-pegawai yang PKD di kawasan saya dimaklumkan. Kalau nak ikut orang yang bercakap ni, macam-macam orang cakap tanpa mendapat. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri menuduh pegawai-pegawai tidak jujur? Jadi bukan. Yang Berhormat Menteri patut sama ada Yang Berhormat Menteri berikan jaminan gaji mereka akan dinaikkan, dibayar pada bulan Januari. Belanjawan ini saya yakin Yang Berhormat sangat prihatin. Jadi saya minta agar belanjawan ini diluluskan. Kalau dapat belanjawan 2021 ini bukan diluluskan, jawapan, makanya ia akan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira golongan. Tapi soalan kami tidak dijawab. Macam mana nak sokong belanjawan? Saya dah jawab tadi daripada Januari sampai Disember. Gaji tersebut dikatakan akan dibayar bulan April tahun depan. Saya dah sebut Yang Berhormat. April. Saya dah jawab tadi Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri bagi jaminan gaji akan dibayar bulan Januari. Okay. Saya mahu Yang Berhormat Menteri beri jaminan gaji akan dibayar bulan Januari. Bukan seperti yang mereka, apa yang ugut? Gaji perlu dibayar. Menteri Kewangan dah umumkan gaji kena bayar bulan 1. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri berikan jaminan bahawa Yang Berhormat Menteri akan follow up. Banyak kali dah saya sebut. So confirm ya? Saya harap akan dilaksanakanlah. Terima kasih. Saya dah sebut. Menteri, masa dah tamat Menteri. Menteri sini kulai nak tanya sikit. Yang Berhormat, Menteri, saya nak tanya. Yang lain soalan saya Menteri, akan jawab secara Menteri, saya nak tanya. Janji Yang Amat Berhormat Pak Agong. Yang Berhormat, saya tidak dapat dengar siapa yang bercakap. Saya minta supaya Menteri jangan larilah. Saya hanya tanya satu. Janji Yang Amat Berhormat Pak Agong bahawa bantuan bulanan dinaik kepada 1,000 sebulan. Bila akan dilaksanakan? Itu sahaja. Itu yang dibuat, pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak tanyalah Menteri, bila polisi itu akan dilaksanakan? Boleh tak Menteri beri jawapan di sini? Takkanlah satu pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Pak Agong, tetapi Menteri Pembangunan Wanita dia tak tahu. PH tak buat apa. Menteri, saya pun bangkitkan dalam ucapan saya tadi, dalam perbahasan saya tadi. Bila akan... Baik, saya terpaksa menanyakan Menteri sudah habis menjawab. Baik. Mana ada habis jawab, belum jawab lagi. Akan diberikan. Pengerusi dia belum jawab lagi.
bagaimana boleh cakap bahawa habis jawab? Yang Berhormat Pago umumkan 3 Disember akan dinaikkan RM1,000. Saya bangkit. Minta Menteri jawab secara bertulis, Menteri. Tuan Pengerusi, saya akan jawab secara bertulis. Menteri. Bila akan